PBD, guru perangkanan HEM di sekolah negeri Sembilan. Jadi untuk slot saya ni, saya kalau ikut jadual sehingga 12.30 ya, sehingga 12.30 saya tak kata mula je pukul berapa sebab kita dah lari dah. Saya di sini saya takkan terang secara detail pengurusan beasiswa dan kebajikan. Apa yang saya akan sentuh di sini tentang syarat dia dan isu-isu sahaja. Jadi cikgu boleh tanya saya, cikgu boleh interrupt saya, tapi biarlah ikut tajuk lah ya. Jangan saya balik soal cikgu pergi tanya kurang. Macam itulah. Cuba terus tanya. Sebab dalam untuk isu-isu bagi saya tidak ada hal-hal lain. Ataupun ada apa-apa soalan? No Cikgu tanya sebab kita tak ada ni. Terus cikgu ada soalan, cikgu terus masuk. Okey? Sangka insyaAllah saya cuba bantu cikgu untuk beri pandangan yang jelas lah. Sebab kalau tidak tentang terangkan pengurusan ni, untuk slot saya sahaja ada 7 perkara, 3 hari 2 malam. Okay? Okey, untuk yang pertama kita akan sentuh yang first kali itu beasiswa BKP dan BKPU. Di dalam handout yang file yang saya teredarkan kepada cikgu tu ada tentang perkeliling beasiswa BKP dan BKPU ya, tahun 2010. Mungkin memang ada, bukan mungkin ada pembaruan yang telah dilakukan ke atas pengurusan beasiswa BKP dan BKPU. Perkara ini telah kita edarkan ke sekolah, terutamanya kepada guru beasiswa. Mungkin HEM tak perasan, atau HEM perasan, mungkin dah banyak surat yang HEM terima dan semuanya dah turun ke guru beasiswa. Saya akan sentuh perkara asas dan yang penting yang HEM perlu tahu dan tolong ingatkan guru beasiswa ya. Okey, untuk BKPU dan BKP dan BKPU, saya nak sentuh sini kelayakan sahaja, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atas sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan sahaja. Ada isu? Jelas ya? Dan yang kedua, cemerlang dalam bidang akademik dan co-curriculum. Ya, dia dalam pemilihan BKPU, first sekali dia akan tapis ya. Kedua, bahagian kedua, taraf kewarganegaraan. Mesti warga negara Malaysia. Kalau kita tengok perkeliling tu, akhir muka surat saya ada carta dibagi kan tentang status keluarga. Itu sebagai rujukan pertama kita. Kalau kita rasa was-was, sebab saya banyak jumpa dalam penyelewengan sijil kelahiran dan IC, hanya RTI ni. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita telefon JPN, nombor dia 103. Tanya je status kewarganegaraan, bagi dia nombor IC atau sijil lahir, apa status kewarganegaraan murid ini. Dia akan on the spot bagi tahu status. Jadi kita rasa lega lah. Sebab banyak kes tipu dalam sijil lahir cikgu sebenarnya. Saya nak tanya tentang sebelah akademik dan akademik. Ada tak ataupun ada di dalam perkeliling. Okey, ada dalam perkeliling. Nanti kan kita sampai. Kalau cikgu nak saya uraikan itu kan saya urai. Sebab tu saya tak nak urai. Sebab benda tu lagi detail lah. Tak apa, saya akan sentuh kat situ nanti. Pendapatan ibu bapa atau pendapatan isi rumah. Pendapatan kasar. Bukan pendapatan bersih. Ibu dan bapa 1,500 dan ke bawah. Ya. Untuk tahun ni, tahun 2013, permohonan beasiswa BKP BKPU menggunakan data melalui APDM. Cuba maklum perkara ni ya. Dan tahun-tahun yang sebelum ni kita gunakan data daripada SMM, betul. Melalui data SMM tu saja saya telah reject seramai 24,000 murid Negeri Sembilan. Kalau saya tak zalim kalang, sekolah zalim kat saya. Nanti budak lagi lambat saya bayar beasiswa dia. Kerana wujudnya terlalu banyak akaun tidak berkelompok. Puncanya dulu di SMM,
sama dengan punca ni dalam APDM nanti. Sekarang cikgu akan tengok ada Yahoo, saya ada 2 tu yang kementerian hantar pada saya, dan saya bagi cikgu baca sama Yahoo saya. Okey, punca dia pendapatan kosong. Itu je. Itu tapisan pertama di jabatan. Sebenarnya kalau saya tak tapis pun, kementerian akan tapis juga. Pendapatan kosong, reject. Yang tidak ada status Y. Tapi saya dah tapis awal-awal. Ya. Yang kedua, masa yang keluar dalam senarai APDM, guru beasiswa ada maklum dengan cikgu kan? Yang pun dia tapis dulu 1,500 dulu. Baru nama dia tersenarai dalam online permohonan beasiswa melalui APB, betul? APC Bantam ni. Yang kedua, dia akan tapis cikgu bila guru beasiswa dah key in tu, dah masuk akademik, dia akan tapis yang pertama akademik. Contoh ni dia nak akademik 40% ke atas saja. Kalau 39 dia dah reject daripada sistem. Dia tengok kalau ada akademik 32, mungkin yang tingkatan 3 tu 32. Merit akademik mesti 32 dan ke atas. Kalau bawah dia dah reject siap-siap. Sistem dah reject. Itu yang kita kata tadi. Apa yang dikatakan merit 32, ada kiraan dia dalam perkalilan muka surat ujung-ujung tu, lampiran. Ada. Cikgu boleh tengok. Okey. Tapisan yang ketiga, dia akan campurkan, jumlahkan merit akademik tadi, merit tanggungan keuangan dan merit co-curriculum. Ya, akademik dia ambil 50%, tanggungan 40%, koko 10%. Dia akan campur semua tu, 65% ke bawah reject. 65% ke bawah reject. Ya, jadi sampai saat itu yang satu dua catatan sampai ya masalah kan dulu saya waktu bulan bulan kata 6 lebih sekarang dah bandar sudah bermana dalam bulan 6 tu banyak pada banyak dapat band 6 kan? Sebab band 6 tu standard ke? Okey, saya dapat tu Cikgu Hadi. Banyak yang tak dapat A. Okey. Okey, murid tingkatan 2 dia tidak akan bersaing dengan murid tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab ni dalam saya punya pemilihan, mereka ada kota masing-masing. Maksudnya tingkatan 2 dia akan bersaing dengan tingkatan 2 seluruh Negeri Sembilan. Jadi pen ni masalahnya perbezaan di antara sekolah-sekolah pula kan, antara guru-guru pula. Lain dia punya tahap, level yang dia bagi, kita faham? Mudah jadi answer sebab dalam sekolah tu, kita dapat bantuan 40 orang dapat siswa, kita pernah belajar miskin, dana tu dapat. Sekarang tak boleh dapat answer. Kalau isu tahun lepas, memang ada sekolah telefon parti, kenapa saya 2 orang je, tak ada langsung. Kerana tahun lepas sangat sedikit peruntukan. Memang sangat-sangat sedikit. Memang ada sekolah kan seperti betul ke saya dapat 2 orang je? Betul. Yang ni kita dah maklumkan. Pasal pen tu kami pun dah berbincang dengan kementerian isu-isu tu. Yang Cik Adi cakap dengan saya tempoh hari kan. Ya. Memang kami dah bincangkan pun, memang kami dah bertikaikan benda tu dah macam-macam lah. Sebab beza. Tapi mereka dalam penambah baikan lagi tentang pen. Sebab kita dah masuk ke tingkatan 3 pula kan. Sebab sekarang ada tingkatan 2, selepas akan masuk tingkatan 3. Dan termasuk juga sekolah college vocational. College vocational sebab tingkatan 5 tahun akhir, betul? Betul? Lepas ni dia akan masuk tahun 1, tahun 2 kan? Adakah murid ni layak diberi beasiswa masa dia masuk semester 3? Tahun ketiga kan? Itulah dia, betul. Kalau tak betul-betul kan saya college ya? Tahun 3 tahun depan kan? Tahun ni masih tahun 2, betul? Dia panggil tahap. Tahap. Masih istilah tu saya bilang. Tahap 3. Masih diperbincang adakah murid kalau ikut kita sampai tingkatan 5 saja. Mana ada lagi atas pada tu kan? Dah masuk BKP, BKPU pula. Istilah dalam perkara tingkatan 6, rendah dan atas sahaja. Tidak ada tahap 1 atau tahap 3, tahap ataupun tahun 3.
Jadi sebab dia diploma. Itu masih dalam perbincangan termasuk dengan band ni tadi. Tapi peringkat awal memang kita akan gunakan band untuk tingkatan 2 punya permohonan tahun ni. Sebab kalau tingkatan 2 dia tidak akan bersaing dengan tingkatan 1. Ya, dia tidak akan bersaing. Atau dia bersaing dengan tingkatan 3 pun. Dia ada kota dia. Tingkatan 1 ada kota dia. Okey. Okey, untuk pendapatan penjaga tadi, dia dah saring jumlah tadi. Macam kalau cikgu tengok kalau cikgu tengok guru mahasiswa buat kerja itu, senarai yang telah dikemaskinikan mungkin cikgu sebut 50. Layak dipertimbangkan tinggal 35 saja. Perasan tak? Yang dipertimbang tu je yang layak diberi beasiswa. Yang dikemaskin tak boleh. Itu sebab saya pesan, kalau murid tu lemah pun cikgu key in je. Biar sistem yang tolak, supaya bila penjaga datang menyerang sekolah, guru beasiswa ada sana ni, anak ni, walaupun dia break emergency sekalipun, cikgu dah tolong key in kan. Patut jatah pun tu boleh reject aja kan. Dan sampai hujung kan. Tapi key in je. Biar sistem yang tolak. Sekurang-kurangnya bila guru beasiswa print out, hand boleh simpan, penjaga datang berbarang, tengok guru saya dah key in kan. Selamat sekolah kan. Kalau dia nak marah ke, dia marah sistem ni. Kenapa tolak? Dipertimbangkan, saya akan pertimbangkan. Sebab pertimbangan itu pula bergantung kepada jumlah duit yang ada pada saya. Sebab kata Tuan Haji tadi, 2.3 juta sahaja duitnya tahun ni. Itulah yang kita akan berdasarkan merit tadi lah. Dia akan ambil, katakan tahu yang layak dipertimbangkan di peringkat negeri, akan contoh ada 3,000 kan, yang dia beri 2,000 je. Jadi nombor 1 sampai 2,000 yang terbaik lah akan tersenarai. Okey cikgu Okey. Kadar beasiswa PKP RM70 sebulan, 8, 11, 12 bulan untuk tingkatan 1 hingga 4, 11 bulan untuk tingkatan 5, untuk tingkatan 6, 7 bulan untuk tingkatan 6 rendah, dan 11 bulan untuk tingkatan 6 atas. Okey cikgu? Okay. Amount dia berbeza. Saya bagi umum je. Jawatan kuasa. Jawatan kuasa. Ini kena wujudkan setiap kalangan ini mesyuarat tu cikgu. Duduk-duduk dalam ketua hand guru beasiswa dan ada kan guru mereka ini saja yang dikemaskinikan dalam sistem. Ya, yang guru beasiswa kita dah tak libat oleh semua guru beasiswa tu. Yang penting tu. Dan senaraikan. Walaupun murid tu break emergency pun, pasalkan dia punya form tu dah lengkap, masukkan je. Padahal kita punya pelajar cemerlang je kan, masukkan je. Kalau form tu tak lengkap, penjaga tak tanda tangan, tak ada gaji, tolak tepi, memokan saja supaya penjaga datang besok. Ini sebab anak cik ni tolak. Okey, sebab dulu ada penjaga datang serang sampai ke jabatan, saya buka SMS, tengok cik, gaji cik RM5,000. Mana ada gaji saya 5, gaji saya 500 je. Tu balik sekolah balik. Tengok SMS. Sebab kita ada dalam tu. Okey, tata cara memohon ni. Okay. Di sekolah borang semua di sekolah diedarkan di sekolah. Okey. Sebab kita awal tahun kami akan bagi taklimat kepada semua guru beasiswa. Okay. Yang lain tu saya tak sentuh ya. Okey, yang ni tadi. Tata cara penarik balik beasiswa. Ini berbalik pada kes disiplin tadi. Okey cikgu ya. Cikgu, saya pesan pada guru beasiswa, tolong maklumkan kepada HEM sekolah. Tolong maklumkan. Jangan segan dan silu keluarkan amaran pertama beasiswa. Format borang semua dah ada pada guru beasiswa. Ya, saya dah. Saya tak tahu saya dah kan. Ya. Jangan segan dan silu untuk keluarkan amaran pertama, kedua yang berkaitan dengan pengurusan beasiswa. Ya, banyak kes penipuan. Cikgu ingat dia bagus, tak keluar duit. Rupanya dia pergi ke bank, dia declare buku dia hilang. Dia ambil buku baru. Yang buku kat cikgu tu mesti buku yang dia kata hilang tadi. So duit berapa tahun dia tak keluarkan duit.
Saya kata, oh dia bagus lah. Saya ingatkan juga, tolong ingat sesudah ni, duit itu digunakan untuk tahun semasa, bukan untuk disimpan, ditop up sehingga tingkatan 5 dan digunakan untuk masuk EU. Ingatkan student, mesti diguna. Kalau sebab saya ada tegur parent, dia datang, dia mengamuk, dia makan sekolah lah. Saya kata salah. Sekolah boleh keluar. Saya ingatkan guru baca, keluarkan surat amaran pertama. Sebab dia tak keluarkan duit anak dia. Sebab dia mengamuk tu adalah tak tahu. Ada kes lah dengan dia menangkan dengan saya dapati dia tak keluar. Saya kata boleh. Sebab duit ni bukan untuk disimpan. Kerana beasiswa dia dimohon kerana susah. Betul. Kerana faktor kemiskinan, kerana kesusahan dalam menanggung kos pembelajaran. Bukan untuk ditop-up tahun-tahun kemudian sekali 5 masuk EU besok. Itu saya ingatkan jaga. Dan satu lagi, beasiswa bila penjaga kos saya mengamuk-ngamuk macam dia bapa dia. Betul, memang dia kurang ajar. Tapi sekarang macam-macam apa. Saya kata, saya maaf cik, ini bukan duit raya. Itu je saya cakap. Dia nak keluar lebih daripada sepatut, guru beasiswa bagi yang kita tak apa keperluan lah. Memang dia minta 100 dengan guru beasiswa bagi 200. Tak adalah mengal-mengal RM125, 40 sen di guru beasiswa, tak ada kan. Saya cakap lah, bagi dia lebih, bagi dia duit poket. Dia tambang ke bank, dia nak beli pen, ke pensel lah, bagi dia lebih. Tapi dia nak bebas. Dia macam-macam kalau berlaku. Dan amaran pertama ni cikgu, biarkan, katakan dia keluar duit lebih daripada apa ditetapkan tanpa alasan yang bersabar, keluarkan amaran pertama, bagi kepada penjaga. Dan penjaga tu alert. Kita bukan main-main nak bagi duit beasiswa. Dan kalau dia buat lagi, bagi amaran kedua. Ataupun penjaga selewengkan duit anak. Ini saya telefon sekolah. Keluarkan surat amaran tu. Padahal yang seleweng tu mak dia. Keluarkan terus. Penjaga tu depan saya. Saya call guru beasiswa tu on the spot. Keluarkan. Sebab mak dia dah keluarkan duit anak dia. Amaran. Mak dia jadi macam pucat lah. Takut kena tarik. Kita tahu dia buat benda tu atas faktor kemiskinan. Tapi sepatutnya dia berbincang. Saya berbincang lah dengan sekolah. Guru tu kalau cakap kau perhimpunan memanglah macam singa. Tapi kalau cikgu jumpa, kau puan jumpa face to face dengan hem, dia baik. Kita pun juga senang lagi. Senang lagi. Sebenarnya tak masalah. Kalau jumpa tengok memanglah dalam perhimpunan memanglah kita itu tak boleh ini. Yelah kita ngadap berapa ribu kepala depan kita kan. Tapi kalau jumpa depan-depan, memanglah dia. Kalau cikgu tanya Islam, boleh bagi? Mana boleh? Tengok sekeliling cikgu, tak boleh. Kalau cikgu jumpa depan-depan, kita ada cara penyelesaian lain khas punya. Kalau cakap umum kan semua nak ambil. Memang susah lah saya menguruskan. Tapi ada kes kita boleh berbincang balik. Saya cakap dengan parent macam tu. Okay? Lepas ni saya nak tengoklah ada banyaklah kes-kes apa surat-surat amaran dikeluarkan. Terutama yang pertama. Kita ingat penjaga memberikan nakal ni. Sebab ada kes lagi dia tipu. Yang baru tadi sebab cikgu tu kata, bank kata dia tak ada buku akaun, tak boleh dikeluarkan. BRN. Sebab saya kata nak sentuh tentang BRN. Dia kata dia pakai kad je, tak boleh. Beasiswa mesti ada buku. Dan untuk BRN pun tidak boleh ada kad. Kalau boleh cikgu cuma buku BRN ni. Dan PKP pun hati-hati sebab dia tukar status kad tu jadi kad biasa, kad dewasa. Saya pun tak pandai lah kad tu kan. Jadi dia boleh keluar satu hari 1,000 lah macam kita. Patutnya kalau kad beasiswa limitnya RM150 2 bulan. Tapi yang tahun lepas tak ada kad. Sebab kami tak setuju tentang kad. Tidak ada kawalan. Patut duit tu guna bayar duit asrama, betul tak? Dia dah tak ada dah bayar duit asrama. Habis. Tak tahu saya tak bersebut je ya? Okey. Cuma isu je. Okey. Ya. Kalau dia dapat dua-dua sekali, dia bukan kesalahan. Ya, sebab mungkin BKP dia dah dapat di tingkatan 1, Telekom dia dapat masa di tingkatan 4. Tolaklah mana salah satu dia nak tolak. Contoh dia dah dapat BKP, perlu tak dia mohon sukan lagi? Tak perlu lagi sukan. Sebab amount dia sama kan. Tapi sukan ni lagi, satu baik dia ambil BKP cikgu. Kalau sukan ni, katakan dia tak aktif lagi sukan tu, beasiswa dia akan ditarik secara automatik.
Sebab ada budak pindah ke Zakpam, keluar ke apa, beasiswa dia kena tarik. Sebab dia main game apa tak? Dia ada mengadu dengan saya kata, you main kita game tu. Tak ada, saya pun tak cakap apa. Tak layak, akan ditarik balik. Tapi PKP kena performance lah. Kita akan tarik balik beasiswa berdasarkan surat daripada sekolah, jawatankuasa yang putuskan. Macam mana? Puan. Ya. Tidak sabar ke tidak sabar? Zakbar, konsukan dia keluar daripada Zakbar. Ada daripada Bandar Punawar, Johor, masuk ke Negeri Sembilan. Lepas tu dia telefon saya, dia tak ada dapat beasiswa sukan. Macam mana tu pakcik? Habis sekolah dia kena alim kot. Lepas tu saya kata, aktor boleh juga? Tak. Memang dia tapi dia tak aktif lagi kan? Memang kena tarik. Sebab beasiswa sukan ditarik oleh KPM. Tapi bukan, memang kita tak salahkan sekolah. Bukan sekolah yang nak tarik kan, bukan salah sekolah. Itu memang Kementerian Badan Sukan yang tarik balik beasiswa. Kecuali BKPU, itu memang kita tunggu mandat daripada sekolah. Jawatankuasa putuskan tarik balik beasiswa, kita akan tarik. Yang tu kes tu, dia tak puas hati kenapa anak dia beasiswa sukan ditarik balik. Saya tak aktif lah. Tak ada lah, saya kata. Bukan Zakbar yang tarik. Sebab Zakbar dia takkan tarik. Ataupun buat Zakbar je, mana sekolah takkan tarik beasiswa sukan kan. Tidak ada dia punya clause dekat situ. Yang ini satu kewarganegaraan boleh pakai untuk sementara. Tapi minta kalau ada keraguan, memang banyak penyelewengan dalam segi lahir ni dan IC. Telefon JPN lah, bukan Jabatan Pelajaran Negeri. Jabatan Pendaftaran Negara, nombor dia 103. Cepat dia jawab. Okey, pengiraan markah tadi yang cikgu, saya sebenarnya tak nak masuk yang ni, tapi cikgu tu ada yang bertanya nak juga tahu. Saya masuk sekarang sebab dia detail. Okey, ini contoh-contoh dia lah. Itu contoh skor. Kalau cikgu nak kira lah. Sebenarnya tak payah. Guru beasiswa macam cikgu tak payah kira, tak payah buat cikgu. Dia sistem yang kirakan. Automatik dia kirakan untuk kita. Dulu memang betul guru beasiswa kena kira. Bila saya ambil alih, saya tak nampak lah lampiran A ni perlu tak perlu. Saya nak buat apa lampiran A ni kan? Ya? Lepas tu saya tak kata tak hantar sebab dalam buku kena hantar kan. Tapi dia tak hantar, saya terima. Tak hantar, saya tak ada. Sebab saya tak nampak keperluan. Lepas tu bila yang baru, memang dia tak ada lagi dah lampiran A. Dia dah, saya kata minta keluar, tak ada keperluan membebankan guru untuk mengira merit murid ni. Tak payah. Ya, so sistem kirakan automatik tu. Sebab yang tahun ni cikgu tu dah nampak dah murid yang layak dipertimbangkan. Murid yang BKM tu diberi 50, tinggal 35 dia layak. Yang lain tu sistem dah keluar. Jadi penjaga tak boleh bising, tak boleh calahkan sekolah. Okay? Okay. Kak cikgu ada kan? Contoh. Ya. Apa? Merit untuk kira markah bagi merit bagi pendapatan latar belakang keluarga keuangan. Saya tak baca ya. Okey. Ini semua ya. Okey. Ada apa-apa? Kalau tak ada, saya nak masukkan yang satu ni. Taklimat aplikasi. Handout saya tak ni aplikasi spontan bantuan. Kita dapat ya? Guru beasiswa dah dapat. Okey. Cikgu buka handout ni bersama dengan Yahoo saya yang dua tu. Okey, untuk permohonan beasiswa tahun ni dan yang akan datang, selagi tidak ada perubahan ni, kita yang ada tahu ni sekolah buat kejuanan ni. Ya, kita menggunakan kitab dasar daripada APDM. Ya, APDM. Dia terus. Besok dia nak pakai lah, ini dia terus.
Jadi tak sebut data Oktober 2012, SMM tu kita hantar awal tahun kan, Januari kan. Padahal budak tu masuk bulan 2 lah dan sebagainya. Jadi banyak kes kekecilan dalam permohonan. Okey. Fokus dia untuk apa? APB ni, Apabili Pengurusan Bantuan tahun 2013 untuk beasiswa sahaja. Ya, untuk tahun depan dia akan masuk beasiswa sukan, kuang, RMT, semua lah. Kalau Cimata pun dalam tu juga kot. Ya, tahun ni dia nak tahu untuk beasiswa saja. Tapi kalau cikgu tengok yang bersama yang berbalik, beasiswa sukan pun dah ada dia punya bawah orang di bawah tu kan. Tapi dia dah pending ada. Saya minta pending, jangan ganggu sekolah. Ya, sebab besok susah. Katanya masih jabatan buat lagi kan. Nanti sekolah terkey in kat situ pula, leceh. Susah cikgu saya kata, baik hangkan dia tu buat untuk bikin fee sahaja. Okey, tahun ni dia akan gunakannya lah. Kita panggil APB. Bawa APB tu akan ada beasiswa ni, kuang, RMT, bla 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 bla, akan ada tahun depan. Okay, kalau tak ada perubahan. Okey, One Stop Center. Itu dia APB ni, One Stop Center untuk bantuan murid di sekolah-sekolah. Ya, untuk fokus dia pengurusan beasiswa, pemasangan dia tu dia pun taklah pandai kan. Tapi dia, untuk masuk kali pertama dia gunakan APDM. Guru beasiswa pertama kali digunakan APDM tadi, Sekolah Malaysia. Dan untuk aplikasi seterusnya dia tidak perlu buka melalui APDM. Dia akan buka terus melalui beasiswa.sekolah Malaysia. Digunakan itulah, cikgu tahu rasanya guru beasiswa jumpa cikgu minta daftarkan dia kan sebagai guru beasiswa. Yang ni low cikgu okay. Ini yang melalui APDM. Lepas tu dia tak perlu melalui APDM lagi dah. Dia terus pergi ni tahun-tahun akan datang dia tak perlu pergi APDM. Dia terus pergi aplikasi pengurusan bantuan. Isunya saya takkan tegak lah macam nak isi kan. Sebab ni kerja guru beasiswa. Tapi saya boleh isu dia. Sebab APDM ni dipertanggungjawabkan kepada guru tingkatan, betul? Dan PT, betul? Okey, guru tingkatan ni peringkat awal dan PT untuk yang seterusnya. Isunya di sini, saya tengok guru tingkatan, saya tak nak kasar lah dari segi pentadbiran di sekolah. Arahan yang diberitahu, guru tingkatan tidak dibenarkan menukar password, betul? Masih password dia guru lagi kan, 129. Isunya sebab guru tingkatan ni akan bertanggungjawab setiap data yang diisi. Dan dia kena pegang surat sokongan yang mengatakan budak ni sekian nombor IC dia, sekian pendapatan penjaga yang telah disahkan oleh penjaga, betul? Itu sokongan kita. Supaya pihak luar tak boleh nak hentam kita atas data yang kita isi. Kalau silap pun kita takut typing error. Okey? Isu yang berlaku bila umumnya guru tingkatan macam tu, benda ni mudah di access. IC guru-guru tingkatan ni mudah didapat sekolah. Kita bukan kenal semua kan. Okay, bila perubahan di segi pendapatan diubah suai, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni akan berlaku keselisan dalam pengurusan beasiswa. Lepas tu saya cakap, okey guru beasiswa, saya nak itu biar guru tingkatan yang jawab. Sebab itu saya tak berada di sekolah. Tapi saya minta guru beasiswa, tolong tukar password cikgu. Jangan gunakan password guru. Untuk yang ini, password tidak perlu dikongsi dengan HAM atau dengan sesiapa pun. Dan tak perlu kongsi dengan saya sebab saya tahu juga. Ya, saya akan tahu. Sebab dulu kongsi dengan HAM kan? Ingat tak yang lama? Kalau yang lama, mesti share dengan HAM. Supaya kalau cikgu tu pensan ke, HAM tahu password dia. Jadi sekarang ni tak perlu kongsi, cikgu pegang. Kalau cikgu rasa cikgu nak bersalin, jangan bagi password tu, bawa. Kalau cikgu bersalin, tiba-tiba cikgu koma 4-5, bawa dalam koma-koma tu. Jangan dibaca-bacakan untuk orang. Sehingga notah, bawa masuk dalam yang lahat. Semua. Okey. Sebab dalam pengurusan beasiswa nanti, guru yang akan key in akan keluar nama guru. Besok ada keselisan dalam permohonan beasiswa, siapa yang key in? Zubaidah. Ini cikgu ni. Sepatutnya akademik budak ni break emergency. Kenapa dia dapat beasiswa? Bila kita semak, set A memang ada layak. Kita cari Zubaidah. Zubaidah tak pasti memang saya E dia. Siapa?
Saya tengok memang cikgu password cikgu tak tukar, siapa-siapa tahu cikgu punya IC. See? Walau macam mana Zubaidah, kalau buat kes mahkamah Zubaidah juga yang kena. Ya, Zubaidah kan? Zubaidah pandai kot. Tak ada contoh-contoh je. Okey? Itu contoh. Itu sebab saya pesan kita tukar password dan tak perlu share. Pasti korang tu dia dah lantik betul, tapi dia dah cuti salin pula. Biarlah hem pentadbir sekolah lantik guru lain. Boleh kan? Lantiklah guru lain. Masukkan nombor IC cikgu tu, daftarkan dia sebagai guru beasiswa, dan cikgu tu kan tukar password. Orang yang key tu akan bertanggungjawab. Ya? Begitu juga APDM. Sebab guru bahasa tu, mana saya tahu nama dia tu, macam mana dia nak pegang polis nama boleh masuk? Tanya guru tingkatan. Sebenarnya tak tahu. Saya tak key in pun nama dia lagi. Dia tu kan? Macam mana nak masuk? Bila dia sama, yang daftarkan dia nama guru tingkatan yang kena. Benda tak jadi kan? Dah jadi besok susah gitu ya. Okey. Yang ni log masuk. Guru bahasa akan masuk password dia, nombor IC dan password dia. Ini contoh yang akan aplikasi bantuan guam ke apa semua kat sini nanti. Dia umum je. Saya tak nak sentuh detail sangat. Kampuan yang pening nanti. Okey, menu murid, rekod pembayaran. Dalam beasiswa tu cikgu nanti, cikgu boleh tengok rekod pembayaran. Dah bayar ke belum? Tanya guru beasiswa. Ya, dah bayar ke belum? Sebab dalam menu tu ada murid tengok bayar. Tertanggung. Okey. Yang ni dia senarai, dia dah bayar 840, tarikh bayaran dia 23 Januari 2013. Kalau cikgu punya bayar bulan 4, jangan situ tarikh masuk duit sekian-sekian tarikh. Jadi tak timbul isu penalti dia dah masuk ke belum. Saya dah cakap guru beasiswa dah, dia dah masuk ke belum. Buka je sistem, tengok dah masuk ke belum duit. Itu yang baru. Okey, menu permohonan baru. Yang ni senai layak mohon secara real time. Dia ambil daripada APDM, dia link dengan APDM. Apa yang timbulnya, ramai cikgu telefon saya, pasti kamu budak ni nama dia tak ada, pasti memang dia susah. Dia tambah orang pun pendapatan dia 500 je. Tengok balik APDM, tanya guru tingkatan dia. Lepas tu betul pasti pendapatan dia 500, tapi nama dia tak keluar. Punca tambahan kenapa nama dia tak tersenarai, yang tu yang Yahoo tadi lah. Saya dapat Yahoo saya kan. Okey. Yang ini cikgu boleh tahu. Yang ini macam mana mohon baru ni, cikgu tak perlu, boleh cikgu baca nanti, cikgu boleh buka tengok sebenarnya. Ya. Masalah yang biasa menyebabkan data tidak dipaparkan dalam senarai. Ya. Murid tidak berstatus warga negara. Guru tingkatan tidak letak status dia. Itu sebab nama tak tersenarai. Ya. Murid tidak diisi nombor KP. Ada kat ruang KP lah. Sejak lahir lah. Dan mesti cukup digit dia, 12 digit. Pendapatan penjaga tidak diisi, kosong. Bilangan tanggungan penjaga utama tidak diisi, kosong. Kalau tanggungan tu kat mana boleh kosong kan? Tapi nama anak ada tapi tak ada tanggungan. Dia duduk sebatang kara contoh lah. Ayah je lah contoh Okey. Yang bilangan tanggungan ni juga kenapa dia tidak tersenarai, puncanya dekat sini lah. Maklumat tanggungan tidak diisi dengan format nombor. Kalau tanggungan dia 5 lah, bukannya 05 atau 5 space bar atau 5 yang jarak tu. Ini contoh-contoh kenapa nama beramai murid tidak tersenarai. Sebagi daripada guru, cikgu minta panjang kepada guru daftar, siapa yang menjalankan APDM di sekolah. Minta panjangkan kepada guru tingkatan semak balik punca kenapa besok bukan beasiswa saja, besok kuat tahun depan. Dan lain-lain bantuan, ya. Sebab dalam sistem tu ditolak nama sebab apa? Bilangan tanggungan 50 orang. Tengok apa panjang ke? Itu maksudnya tak ada orang panjang kan? Rumah sambung tu banyak lah. Ni tengok tanggungan ni 1,321 orang.
Ini bukan rumah panjang, rumah flat ke? Lepas tu 5 ORG. Mana ada bilangan 5 ORG ada ke? Tak ada kan, kalau 5 saja kan. Lepas tu 8 LAPAN. Nombor 8 lah, saya lah LAPAN. Itulah punca-punca. Nama dia tidak saya bagi contoh kat cikgu ni. Cuma kita minta panjangkan ke guru tingkatan lah. Minta dia semak balik. Jadi murid pendapatan bilangan tanggungan tidak isi. Murid college vocational yang menggunakan kelas tahun 1, tahun 2. Yang vocational ni jangan gunakan tahun 1, gunakan tingkatan 1, tingkatan 2. Buat masa ni kalau ada tingkatan 4, gunakan kod tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Ya, jangan gunakan tahun 1 tu soal rendah. Memanglah nama dia tak tersenarai. Ada satu college code, pasti seorang pun tak keluar. Memanglah tak keluar. Cikgu tukar, guru tingkatan tukar balik status murid tu. Jadikan dia tingkatan 4, tingkatan 5. Bukannya tahun 1, bukannya tahun 2. Itu skor rendah punya. Sistem jangan sedut tingkatan 1 hingga tingkatan 5 saja kod dia. Okay. Lepas tu biasa kalau tak ada rekod dalam SPDM. Biasa bila benda tu berlaku, masa permohonan tempoh 1 minggu tu, bila guru tingkatan tu tukar saja, dah betulkan semua, secara automatik nama dia akan tersenarai on the spot. Mungkin cikgu akan tutup aplikasi dulu, buka balik, nama dia akan masuk semula. Okey. Yang kedua, gagal login ke APP. Puncanya saya taklimat yang pertama saya dah cakap, balik ni cikgu tu jumpa help pengetua, daftarkan cikgu. Bila jumpa kali kedua untuk saya serang ke APP, nonggok aja, rupanya dia tak buat lagi. Okey, dia tidak kena daftarkan. Saya semua skor dah daftar. Masa hari jadinya tu memang ada yang skor saya, nama tak senang. So mana saya tak daftar kat sekolah lagi. Ya? Okey. Itu saja. Ya, Cik. Tentang KB tadi. Okey, untuk budak-budak kami tahun 1 dan tahun 2 kita daftar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bagaimana untuk bahasa kami nanti bagi tahun 3 dan tahun 4? Adakah sambung untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6 rendah ataupun? Okey, itu yang kami dalam proses perbincangan lagi. Sebab status dia, sebab vocational bukan di bawah ni lagi kan. Tapi benda tu masih, sebab kita dah panggil isu tu daripada 2 tahun yang lepas lagi. Jadi benda tu akan kita tunggu keputusan ke depan lah. Benda tu dalam proses pertimbangan. Sama ada dilanjut akan stop. Sebab implikasinya kalau kita terus bagi pada tahun 3, tahun 4, ada banyak lagi yang berstatus kolej yang di bawah kementerian ni akan mohon. Itu yang kita nanti. Nantilah bila bajet kita, budak kita pergi sikit lah peruntukan. Nanti dia akan bincang pihak atasan tu. Mereka dah maklum tentang ni. Cuma setakat ni kita tahap budak yang tak akhir sekarang buat ada di cakatan ni. Okay? Okey, dalam APP tu juga nanti, insya-Allah dalam bulan 7 akan senarai layak mana okey. Yang ni cuma dalam tu nampak kan sebab dia tak clear lagi. Tak perlu sentuh, saya tak perlu sentuh panjang ya. Tapi kita ada banyak lagi. Kita tengok tu contoh dia. Cikgu boleh buka sebenarnya. Cikgu daftarkan cikgu sebagai pembantu guru bagi suap. Guru bagi suap akan masukkan cikgu punya tu. Cikgu boleh buka, cikgu boleh tengok. Sebab bila buka tu, dia nama cikgu keluar lah. Jadi kalau cikgu ubah ke apa-apa, tarikh akhir bila ubah tu, sistem dah simpan Cikgu siapa? Cikgu Zahari. Dia dah nama. Dia dah kalau Sulaiman punya permohonan, Cikgu Zubaidah yang isi. Lepas tu bila fikir dia, Cikgu Aminah pula. Nama untuk Aminah akan keluar. Dia siapa yang buka tu, nama dia akan keluar. Ini contoh-contoh yang soal-soal Cikgu Zakiin tu. Dia akan tanda right lah kelas kemas kini. Jadi dalam murid saya. Okey. Ini contoh borang dia. Nampak ya? Kasih tak tengok sebab halus sangat.
Yang guru bahasa mesti dua perkara je. Satu dia boleh siap 100 permohonan. Akademik dengan koko je. Lain tak perlu. Cuma boleh semak lah IC dengan tarikh lahir tu betul ke tak betul. Itu je. Sebab IC tarikh lahir tu tak tally. Yang tu kita tak boleh nak create nombor account. Bila saya nak jalankan nombor account tak boleh. Sebab IC tu, sistem kata tak sama. Tarikh lahir tak sama dengan IC. Itu yang banyak. Itu yang pihak awal masih nak potong awal-awal. Bersih-bersihnya. Bila penjaga kenal kita, kenapa anak saya tak dapat? Anak saya cemerlang. Saya buka balik SMM tu, tengoklah tarikh lahir dengan IC tu tak sama. Memang tak dapat. Kita simpan. Ini. Okey, ini senarai murid yang berjaya untuk diberi beasiswa. Lepas tu satu, sebelum ni surat tawaran daripada jabatan, betul? Betul sektor sana. Lepas ni, bila cikgu dah nampak senarai berjaya itu dalam sistem, InsyaAllah saya akan keluarkan surat maklumat lah. Senarai murid sila buka APB. Cikgu teruslah print out surat tawaran dan pengetua tanda tangan bagi pihak pengarah. Jadi surat tawaran tu akan dibawa ke bank untuk ambil buku account. Surat tawaran tu sebenarnya untuk pelajar, bukan untuk sekolah. Tapi sekolah simpan dia punya salinan original pengesal. Ingatkan pelajar sila simpan surat tawaran. Sebab bila berlaku keciciran tahun sebelumnya yang menyebabkan AP, kita perlukan surat tawaran. Kalau tak ada surat tawaran, kementerian reject. Kita ada kes hari itu ya. Budak tu cicir pembayar sejak tahun 2011 ya? Jadi kita cuma boleh bayar untuk 2012 saja. 13 nama dia dah ada dalam sistem. Tapi untuk 2011 tu penjaga dia rebel lah. Dia boleh tak langsung sebab saya warning dia. Sebab kes saya warning tu dia tak gunakan duit dia. Dia tak maklumkan kan. Dia pindah sekolah tapi dia tak maklumkan. Tapi ada kalau tak amaran dia boleh tak dapat tu. Saya dapat 2 tahun. Dia boleh tak dapat semua kan. Jadi 2011 memang kita tak boleh buat apa-apa. 2012 kita tuntut keciciran. 13 nama dia dah ada dalam sistem. Ini klik. Ini untuk klik-klik surat tawaran tu saya tak perlu terang sebab guru beasiswa pun dah ada panduan dia. Klik je. Okey, ini contoh surat tawaran. Kenal. Okay. Yang perlu yang saya nak tegaskan sini, Yahoo saya ni. Ini dia. Sebutkan untuk beasiswa saja. Untuk semua bantuan nanti. Kenapa nama tak tersenarai? Inilah punca-punca sebahagiannya. Kita tak bincangkan kepada pengelas SPDM dan guru tingkatan. Seterusnya kita akan masuk beasiswa sukan. Okey, beasiswa sukan ada saya bagi sertakan perkeliling 2010. Okey, kita sentuh kelayakan beasiswa sukan. Nilai dia masih sama dengan BKP dan sifat pengadaan pun sama seperti BKP juga. Ya, 11 bulan. Okey, pertama murid tingkatan 1 hingga 5 sekolah bantuan kerajaan dan sekolah kerajaan cemerlang dalam jenis sukan tertentu. Okey cikgu. Keutamaan. Okey, bila sebut keutamaan ni saya terus buka yang ni lah. Yang ni. Surat saya bertarikh 1 Mac 2013. Ya. Pertama, warga negara Malaysia sedang belajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sekolah menengah di bawah kementerian. Ya. Menunjukkan prestasi cemerlang dalam jenis-jenis sukan. Yang penting sekali, mewakili negeri ke peringkat kebangsaan MSSM lah. Kalau dia dekat peringkat negeri saja cikgu, tak payah hantar borang tu dengan saya cikgu. Tapi sebab dia dah langgar syarat tu, memang tak perlu kita nak pertimbangkan lagi. Ya, syarat minimal dia MSSM. Walaupun budak tu pergi satu kali je main bola sepak pula tu, simpanan pula tu tak menang, hantar lagi tu.
Kan marah penjaga kan. Sebab minggu lepas ada penjaga marah saya dalam telefon, nak cakap dengan menteri lah, apalah. Dia kata nak jumpa menteri pun senang. Dia nak jumpa saya. Dia kata, memang dia tahu waktu saya tak ada lah. Dia telefon saya waktu saya tengah banyak panggilan, memang tak dapat. Isunya penjaga ni datang, dia telefon saya, dia kata, ada tak sekolah ni hantar berapa permohonan anak dia? Sekolah mana? SMK Senawang. Cik Rosli, Koko dia. Saya terlupa. Saya buka file. Bila cakap ni kena buka file. Sebab sensitif lah. Sebab penjaga ni rasa sangat berberat lah tentang sukan anak-anak dia yang cemerlang ni. Saya baca. Buka-buka tak ada. Nak baca kod je sekarang. Apa kod sekolah? Baca kod. Saya tak ada. Sekolah tak ada hantar borang. Saya pun terlupa yang Rosli hantar bahan dengan saya. Macam mana anak saya boleh tak ada borang? Anak saya sampai peringkat antarabangsa. Dia kata. Sekejap cik, sekejap. Lepas tu saya, apa sukannya anak cik ni? Dia kata, silat olahraga. Sampai dia menang banyak pingat dia dapat di peringkat kebangsaan. Dan dia pergi ke international. Saya kata, saya minta maaf cik, saya baru teringat, memang PK Koko hantar dekat saya. Dan saya sendiri dah bercakap dengan PK Koko, murid ni tak layak. PK Koko, Cik Rosli kata tak apa puisi, saya hantar je nak puas nanti penjaga. Kita dah cakap dah. Tak perlu hantar. Saya terima, saya tu tidak layak kerana tidak ada dalam coding. Okey, tapi bukan layak saya buat pokok sampah tak? Saya simpan dalam kotak. Saya tidak layak, simpan. Yang layak dan yang telah saya kemasi semua saya hantar kementerian. Apa tu kurang tu kan? Saya hantar kementerian. Tak ada yang saya simpan kat saya tu. Yang saya reject pun saya hantar ke kementerian. Isu dia kata, kenapa anak saya tak layak? Dia kata, saya kata tak boleh cik, sebab tidak ada dalam senarai. Kan tu pula tak ada dalam senarai. Anak saya sampai ke international. Habis saya nak buat macam mana? Kata coding, saya nak letak apa? Dia kata, memang saya tak masukkan. Saya akui memang saya tak key in-kan untuk dia. Mengamuk-ngamuk dia. Kenapa? Lepas tu agaknya dia dah nampak. Dia kata, ini dasar, ini peraturan. Bukannya saya yang buat peraturan, ini kementerian. Dia sebut jumpa menteri dia kata kan. Jumpa lah. Lepas tu dia kata, puisi, kenapa tak masukkan kod lain? Saya kata, apa maksud cik kod lain tu? Saya faham dah. Oh, dia cakap lagi, jelaskan lagi. Maksudnya letaklah kod olahraga ke, kod equestrian ke, untuk anak dia. Kata cik, saya tak buat kerja macam tu. Dia ajar saya, memang anak dia cemerlang. Mesti ingat, cik Rosli tunjuk dengan saya, memang pencapaian sangat hebat. Memang kalau ada coding tu memang dia confirm dapat. Sebab bila saya key in tu, saya tahu budak ni dapat, budak ni tak dapat, saya tahu. Tapi cikgu, ya, sama sekolah Zabbar walau macam minima pun dia masuk bola sepak, satu je dia pergi kebangsaan. Dan tu simpanan pula tu, dan tak menang pula tu, contoh ya. Saya tetap key in kan. Walaupun dia ponek, mesti cikgu. Saya bukan itik. Satu apa yang dicakap ke budak ada dalam tu, itulah saya cakap balik atas. Okay. Nombor itik penjaga dia, alamat penjaga dia, ya Allah. Nama-nama kejohanan tu saya kena key. Tetap saya key kan, walaupun saya tahu dia memang takkan dapat. Sebab yang menang di peringkat kebangsaan pun tak dapat. Yang saya nak jelaskan sebab kenapa anak murid saya hebat tiba menang-menang tapi tak dapat. Itu murid kita. Kita kena ingat murid lain lagi hebat. Sebab untuk beasiswa sukan dia tak banyak. Kota dia kota kebangsaan. Dia bukan macam PKP, kota dia kota negeri. Dia kota kebangsaan. Maksudnya dia bersaing di peringkat kebangsaan. PKP bersaing di peringkat negeri saja kan. Tapi kita inginkan asalkan kalau dia hebat macam mana pun tidak ada tanda tangan pengetua yang disahkan oleh HEM atau Koko ke apa kan, saya tak layan. Terus saya tolak tepi. Yang tu first saya tengok mesti ada sokongan daripada pihak sekolah. Kalau tak ada, saya tak tepi. Kalau ada, kadang-kadang ada yang saya isi pun ada. Sebab TJ tu ada kan. Saya baca TJ, saya akan betulkan balik. Biasa saya akan betulkan pilih yang terbaik. Tapi cikgu tolong ingatkan, sebab beasiswa tu kan bawah HEM, ya, bukan bawah JPK Koko. Tapi pentadbiran HEM akan serahkan kepada Koko untuk pilih calon-calon yang sesuai. Ingat tu? Itu sebab saya masukkan dalam ni.
Okey. Ada tu tentang beasiswa sukan? Ya. Okey. Tarikh tutup beasiswa sukan setiap tahun 31 Mac. Cuma surat saya je yang tu 30. Sebab 30 saya cuma. Ya. Okey, ini dia kod-kod yang dipertanding, yang dilayak untuk dia mohon beasiswa sukan. Saya pun dalam Kementerian pun sebenarnya sudah pakai isu ni. Kenapa tidak ada silap orang raja? Ya, sebab benda lama kan. Kementerian pun dalam proses pertimbangkan. Untuk penjaga tu jawab lah. Saya jawab ikut surat lah. Coding tak ada kan. Ini dia kod dia. Yes. Ya, saya cikgu. Itu tak bagus. Okey, untuk pengagihan merit untuk beasiswa sukan, 60% pencapaian sukan, 20% sahaja akademik, 20% sahaja tanggungan. Mana di situ budak akademik dia pun tak bagus, tapi kalau pencapaian sukan yang sangat bagus, dia boleh dapat beasiswa. Dan untuk beasiswa sukan, anak cikgu pun ada yang dapat beasiswa sukan. Anak pengarah pun layak mohon. Tak, betul ada anak cikgu sukan kita dapat. Ada je kan? Anak cikgu ni dapat beasiswa sukan kan? Anak dia dapat. Tak, dia open. Sebab dia memenuhi kriteria tu. Sebab dia tu pencapaian 60%. Pendapatan 20% je. Itu kena bincang dalam slot lain kot. Anak kita kan. Okey. Tentang beasiswa sukan ni ku? Tak ada. Kita masuk ke beasiswa rendah negeri. Yang ni saya minta maaf cikgu. Dia punya soft copy yang ni lah. Masa saya hantar balik cetak tu, yang tu tercicir dalam kereta saya. Dia punya handout dia. Jadi tak dicetak lah. Dia cetak tu jadi suara tak ada. Yang ada kat saya ni. Saya minta maaf. Sekarang file tak ada. Dia kita sorting, dia benda tak ada. Okey, saya baca kelayakan sahaja. Warga negara Malaysia, bumi putra sahaja. Sekolah di sekolah kerajaan, bantuan kerajaan, pendapatan isi rumah 1,000 dan ke bawah. Beza dengan BJP. Pelajar sebelah dalam akademik dan co-curriculum. Okey. Beza dia 1,000 dan ke bawah bumi putra. Jadi murid-murid yang mohon beasiswa BKP yang tidak dapat BKP, sebab saya akan keluarkan surat mengatakan secara layak itu dah dikeluarkan sekali dengan permohonan BRN. Jadi gunakan borang BKP tadi untuk dia mohon BRN. Tapi pendapatan 1,000 dan ke bawah. Okey cikgu? Okey. Amount dia tak banyak. Cuma RM30 sebulan sahaja. Untuk BKP tidak ada rayuan. Tapi mana-mana pelajar mungkin ada pendapatan dia lebih sedikit daripada 1,000, boleh hantar surat rayuan. Tapi jangan masuk nama dalam borang permohonan lah, borang besar. Tapi hantar surat rayuan lain mesti bersama dengan dia punya surat-surat sokongan dia yang mengatakan dia perlu sangat bantuan tu. Kadar dia RM30 sebulan, 12 bulan tinggal 1 hingga 4 dan 12 bulan tinggal 1 hingga 4 dan 11 bulan untuk tingkatan 5. Dan isu dia di sini, setiap kali kita hantar surat untuk sekolah buat tuntutan, tolong cikgu ya, ingatkan, bukan PT yang buat. Memang PT buat. Minta dia rujuk kepada guru beasiswa sebelum dia hantar ke jabatan. Sebab kita takut ada perpindahan masuk dan keluar murid penerima beasiswa. Ini akan berlakunya kecijiran. Sekarang guru beasiswa tu tak tahu pun. Bila cek kita dah sampai, kita dah keluarkan surat pada sekolah, guru beasiswa tak tahu. PT datang ambil. Minta maklum. Kalau cek tu ada satu sekolah yang tahun lepas punya cek dah masuk dalam sekolah, tapi tak dia masuk dalam guru besar. Betul tak terima apa itu dia tak tahu. Masuk senyap. Guru besar tahu. Masa tu keluarkan balik, masuk dalam akaun pelajar.
Ni saya tak perlu terangkan lah ya? Banyak lagi. Ni dia punya dipertimbangkan 55, 40 dan 5% pengagihan je. Ya, kita tak ubah. Ya, kita tak ubah macam PKP dia berubah kan. Okey. Okey, saya nak tunjuk contoh borang dia tu. Ini. Ini yang saya kata borang besar tu. Yang cikgu just key in saja. Kita tak ada online. Memang hajat saya tu nak buat secara online permohonan BIN. Tapi kepakaran tu berpindah. Jadi saya tak dapat nak meneruskan hajat saya tu. Jadi tak online tapi kita gunakan soft copy. Setiap kali permohonan saya akan uploadkan dalam laman web jabatan bersama dengan surat. So ni kalau kita tengok dekat sini ni. Cikgu pun mudah. Cikgu pun tak perlu kira merit. Dulu cikgu kena kira merit. Sekarang pun tak perlu. Kita dah buatkan semua. Kita key in nama dan masukkan bahasa Melayu berapa A ke B ke C ke D dan masukkan semua lah. Secara automatik dia akan kirakan untuk cikgu dan secara automatik dia akan kira merit dekat ujung tu. Ya? Dekat ujung tu dia dah dekat ujung tu dia dah kirakan merit dia. Sekarang ni A lah sebab tak lengkap. Ya? Okay, bagi tahu. Ya, ini yang saya buat. Nak kata saya buat saya dengan adik saya buat lah. Sebenarnya saya kata sangat mudah nak cikgu bagi soalan saya supaya tak jenuh nak girakan berapa merit, berapa nak darab bahagi sana kan. Jadi kami cuba buat untuk mudah saja, just key in saja. Biar sistem yang kira. Yang penting sini memang dia punya auto kecil kan. Saya kata tak puas saya. Yang penting saya nak tengok cop pengetua pengesahan tu. Tu saja. Soft copy emailkan. Soft copy sebab kita akan gabungkan untuk buat pemilihan ya. Sebab memang saya sediakan kantau untuk diri saya untuk membacanya. Halus lah. Ada cikgu nak tanya tentang BIN. Dekat cikgu pun saya dah bagi dia punya sistem pengurusan tu. Cikgu pun boleh baca. Saya tak tegakkan tu je kan. Masa kita terhad. Saya tegak 3 hari 2 malam. Okay, ini cikgu boleh baca. Ini guru beasiswa dah ajar. Saya dah bagi CV sebenarnya tahun 2010, 11, 2009 ke 10. Dah dengan CV. Tapi tak apa, kalau dia hilang kita memang ada dalam setiap tahun memang saya akan uploadkan dalam laman web jabatan. Okey. BIN ada apa-apa dulu? Okey, kalau ada kes-kes kecicilan persekolahan, ada kes-kes yang tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba je kan, ataupun memang dia perlu kan, cikgu boleh buat rayuan lah ya. Yang kecicilan persekolahan terutamanya memang akademik dia memanglah dia tak layak lah kan, break emergency kan. Tak apa cikgu, hantar insyaAllah jangan pasal kami di dekat jabatan, insyaAllah kita akan cuba bantu lah ya. Yang ni boleh buat rayuan. Ataupun kalau cikgu tak pasti, cikgu telefon je ini insyaAllah kita akan cuba bagi lorong lah supaya kita boleh bantu. Okey, kalau tak ada kita akan terus masuk kuam.